Hai, Assalamualaikum. KK di sini. Okey, untuk kek kat kuih hari ini. Semalam kita dah buat kek. Hari ini kita akan buat kuih tradisional. Kuih yang sangat klasik dan mungkin sebahagian daripada anak-anak zaman sekarang memang tak kenal kuih ni. Okey, kuih ni pun memang sekarang dah susah nak jumpa. Tapi kita ni sebagai pelapis generasi akan datang. Okey, tak adalah macam saya ni pelapis sangat kan, sebab dah tua juga kan. Okey lah, kiranya macam kita tak nak benda-benda yang tradisional, tradisi kita ni yang sepatutnya kita warisi, okey, terkubur macam tu aja. Jadinya kita cuba buat balik kuih-kuih tu. Okey, kita juga ajar pada orang-orang yang tak pandai tu. Bukanlah tak pandai, tapi macam kurang pengetahuan kan. So kita nak sama-sama buat, bagi sama-sama rasa kuih zaman-zaman dahulu nenek moyang kita lah. Okey, kuih ni dulu saya pernah makan zaman saya kanak-kanak. Lepas tu saya tak jumpa lah. Okey, lagi masa saya sekolah di asrama memang tak ada jumpa-jumpa pun kuih ni. Okey, so hari ni saya akan ajar cara nak buat kuih tepung gomak. Okey, tepung gomak ni dia nak kata lebih kurang macam mochi. Kalau budak-budak zaman sekarang mochi dia kenal. Okey, tapi tepung gomak dia tak kenal. Okey, tekstur dia lebih kurang sama, cuma inti dia tu, okey, biasa kita Melayu ni inti dia kacang merah ke, kacang hijau ke, kita nak buat inti kelapa ke, ikut selera kita lah. Okey, untuk dia punya topping luar tu memang samalah. Kita tetap akan guna tepung kacang hijau. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey? Mula-mula kita akan masak intinya. Kali ni kita akan buat inti kacang hijau lah. Kalau nak pakai inti kacang merah ke inti kelapa pun boleh. Ini kacang hijau ni saya dah rendam selama beberapa jam. Okey, kalau kita rendam, jangan sebelum tidur kita jangan rendam semalaman. Nanti kan besok paginya dia jadilah pula sayur toge kan. Dah tak jadi inti dah. Yang ni saya rendam dalam beberapa jam. Andai katalah korang dah rendam berapa jam, tak jadi nak buat, korang jangan letak dekat luar ataupun jangan letak dekat dalam chiller. Nanti dia akan tumbuh toge, okey? Kalau korang dah rendam, dia dah kembang, lepas tu tiba-tiba tak jadi nak buat, simpan dalam freezer, okey? Dia punya tekstur akan masih lembut, cuma dia beku masa kat freezer lah, tapi dia masih lembut dan juga dia masih kembang lah, okey? Kalau letak kat luar ataupun chiller memang akan jadi toge. Yang ni saya pakai dalam 300 gram. Nak pakai 250 gram pun boleh juga. Terpulang lah sebab kita punya inti kita yang nak makan kan. Lepas tu nanti kalau macam tak habis inti dia ada banyak tak habis pun tak apa. Korang boleh bekukan, lain kali nak guna boleh guna. Okey, dekat sini saya onkan saya punya dapur. Okey, kita masukkan air. Sebab dia dah kembang, kita air pun tak perlulah terlalu macam banjir sampai setengah periuk ke apa, tak perlu sebab dia dah kembang kan. So kita secukupnya lah. Nanti kalau agak-agak macam korang dah rebus-rebus, tengok macam dia punya kacang tak berapa nak hancur ke apa, korang boleh tambah air. Okay? Jangan terlalu banyak. Bila terlalu banyak, nanti bila inti tu dah masak, dah lembut, dah hancur pun dia masih macam benyek berair-air. Okay? Orang Jawa cakap benyek lah. Orang lain saya tak pasti diorang punya perkataan apa. Jadi macam terlalu lembik. Okay? Kita rebuskan dulu dengan air. Lepas tu dekat sini pakai gula melaka ni. Gula melaka saya ni kecil tau. Jadi saya pakai 2 ketul. Okay? Kita masukkan 2 ketul. Saya masuk siap-siap lah. Lepas tu ni saya masuk daun pandan. Kalau andai kata, okey, andai katalah, okey, korang tak nak rendam dulu kacang tu, bukan tak boleh, boleh, tapi proses nak masak tu lebih lama. Jadi lebih lama, lebih banyak air nak bertambah-tambah kan. Lepas tu nanti ni lah, kira macam kat situ kita bazir gas kita juga. Tapi kalau macam saya suka rendam dulu, dia cepat sikit kita punya proses. Okey. Kita akan bagi diorang ni semua cair. Gula-gula ni semua cair lah. Okay. Bagi dia didih dulu. Okay, untuk bagi dia lebih cepat menggelegak, cepat lembut, kita tutupkan dia dulu. Lepas tu kita biarkan dia lah. Okay. Gula putih saya tak masuk sekali. Saya akan sesuaikan ikut rasa. Garam pun macam tu, saya akan bubuh kemudian.
Okey. Inti kacang kita dah hancur. Yang ni separuh hancur lah. Kalau korang suka dia lagi hancur, korang boleh masak lagi lama. Okey, tambahkan air sikit lah. Okey, nak bagi dia lebih hancur. Tapi kalau saya macam ni, okey, just nice. Dia kira-kira macam nanti kita makan pun dah cukup lembut semua, dah okey dah. Okey. So sekarang saya akan tambahkan kelapa parut. Kelapa parut ni saya letak setengah biji je. Okey, kalau tak suka kelapa parut, tak payah letak pun tak apa, tak ada masalah. Kacau rata-rata. Ada orang dia tak suka kan? Dia suka betul-betul kacang saja pun tak ada masalah. Okay, kita sebatikan dia. Sekarang kita boleh perasakanlah dengan garam, okey? Nanti kan cuma rasa manis tapi tak ada rasa lemak-lemak dia sebab kita tak ada garam pula kan? Kita letak garam. Garam ni pun ikut cita rasa tekak kita lah. Kita kuat masin ke tak ke? Okay, lepas tu kita jangan lupa rasa, okey? Sebabnya takut nanti kalau ikut saya punya tekak, korang kata tak manis pula, okey? Kalau macam kita ni, ada setengah orang dia suka inti yang betul-betul manis kan? Kalau saya tadi setakat saya letak manis gula merah macam tu. Okey, so kalau korang yang suka lebih manis, boleh masukkan gula pasir ni. Tak payahlah terlalu banyak kan? Ikut selera. Okey. Tahap kemanisan yang korang nak tu. Dah nak siap dah inti kita. Kita masak sekejap. Bagi kelapa tu masak sekali dengan inti. Kita ada satu lagi bahan kita belum letak, tepung gandum. Tepung gandum ni pun terpulang. Kalau tak suka tak payah letak, okey? Tapi tujuan tepung gandum ni dia nak pekatkan kita punya inti, okey? Supaya kalau macam korang nak berbulat-bulatkan dia pun senang. Korang boleh letakkan dalam 2 sudu macam tu. Lepas tu kita kacau lah dia, bagi dia masak dengan inti kita. Tak perlu terlalu banyak sangat ya. Nak letak sesudu 2 macam tu je. Sebab nanti nak memudahkan kita untuk mengepal-ngepal tu supaya inti kita dia lebih mudah dibentuk lah. Tak terlalu lembik. Okay, biar kejap. Okay, inti kita dah masak. Tengok. Nampak tak? Dia punya tekstur dia pun. Okay, ni inti kita. So, kita akan ketepikan, kita akan sejukkan. Okay. Nak lagi mudah dibentuk, dibulat-bulatkan, kita sejukkan dia, lepas kita simpan kejap dalam peti ais. Baru kita jadikan kuih lah. Okay. Sekarang kita akan siapkan dough tepung gomak tu. Mula-mula kita perlukan, dekat sini saya pakai 250 gram je tepung pulut. Kalau korang ramai, korang boleh buat banyak lah, okay? Family saya tak ramai, saya buat sikit. 250 gram tepung pulut. Dekat sini suku cawan tepung gandum. Campurkan je. Lepas tu saya akan campurkan santan. Santan ni lebih kurang dalam setengah cawan saja. Sebab saya buat sikit kan. Okey, kita gaul. Kita kena tuang sikit-sikit lah. Nanti dia takut terlebih. Okey. Kalau terlebih nanti dia macam lembik sangat, payah. Okey. Santan ni memang saya guna habis. Okey, selain daripada tu, kalau korang ada bukan tepung, korang ada ubi kentang ataupun ubi keledek, korang boleh rebus, ambil sebiji kan, korang rebus, korang blend, lepas tu campurkan dalam adunan. Tu pun nanti korang punya kuih akan lebih sedap dan lembut lah. Okey, santan tadi kan kita dah campur. Selebihnya kita akan tuangkan air sedikit demi sedikit. Okey, jangan banyak sangat. Kita akan uli sampai dia jadi satu dough yang lembut. Rasanya dah cukup dah, tinggal sebatikan je.
Ini tangan kanan saya, okey? Tangan kanan. Lain kali mungkin saya kena tulis kanan sebab selalulah orang ada yang tegur kan. Kenapa saya makan tangan kiri lah? Saya uli tangan kiri lah. Yang ni tangan kanan. Tengok dah jadi satu dough. Okey, kita boleh ketepikan. Kita akan bulat-bulatkan inti dia pula, okey? Okey, ni inti dia yang tadi. Kita boleh bulat-bulatkan dia besar mana yang kita nak, okey? Bergantunglah kalau kita nak kuih tu besar-besar. Kita buatlah besar-besar kan. Kalau korang rasa macam saiz tu dah cukup, cukuplah. Okay? Saya buat dalam lebih kurang besar macam ni dah cukup dah. So inti ni memang banyak sebab saya buat dia punya kuih sikit kan. Jadi inti ni akan berlebihan. Tapi jangan risau. Inti ni kita masuk dalam Tupperware. Lepas tu kita boleh simpan dalam peti ais. Kita boleh bekukan inti tu, dia akan tahan lama. Okay? Nanti kalau korang nak buat kuih apa-apa yang pakai inti kacang hijau, korang dah ada stok inti. So saya akan bulatkan banyak sikit untuk kuih kita. Nanti kita akan tunjukkan untuk membentuk kuih pula lah. Okay. Selesai ni Okay, intinya kita dah bulatkan sikit sesuai dengan dough kita lah. Okay. So kita ketepikan. Okay, sekarang kita akan letakkan inti dia. Tak perlu terlalu besar, agak-agak macam besar sikit daripada dough inti, okey. So, sebab kalau macam korang buat dough tepung dia terlalu besar, nanti tepung dia tebal, inti dia jadi sikit. Jadinya kita lebihkan sikit je daripada inti. Kalau korang nak buat besar, korang lebihkan tepung dan juga inti. Kalau korang nak buat kecil, buat kecil lah kan. Tapi kalau korang nak niaga, sebaiknya korang timbang dia sama berat lah, okey. Yang ni kita dah lepaskan, kita masuk inti kat sini, lepas tu kita rapatkan dia balik, okey. Macam buat onde-onde juga lebih kurang kan. Lepas tu bulat-bulat macam tu je. Okay. Bulat macam tu je. Korang tak payah nak lepeh-lepehkan dia. Okay. Nanti kalau korang lepeh-lepehkan dia, dia mudah pecah. Kita akan lepehkan dia setelah kita rebus. Okay. Lebih kurang macam ni lah. Tak payah nak licin-licin sangat pun. Okay. Sekarang kita dah bulat-bulatkan dia. Okay. Kita akan didihkan air. Saya tarik aja saya punya dapur. Okey. Air ni saya didihkan, saya letakkan daun pandan. Bising sikit sebab rumah saya ni dia biasalah dekat taman, dekat jalan kan. Okey. Yang ni saya letakkan air pandan supaya ada aroma wangi dekat dalam ni. Okey, kita didihkan dia. Dia dah panas baru kita masukkan. Sebab kalau dia tak cukup panas air ni, nanti bila kita masukkan dough, dia mengembang. Jadi dough kita tu macam melekat sebab dia macam mencair dulu dalam kita punya tepung. Okay? Kita tak nak kita punya ni cair. Jadi bila dia dah mendidih, nanti baru kita masukkan. Kita tunggu kejap. Nampak dah didih. Mana saya punya Swiss. Okay. Ini kita masukkan. Nanti kalau dia timbul tu maksudnya dia dah masak lah. Okay. Sama macam buat onde-onde. Kalau korang tak suka inti kacang hijau, boleh buat inti gula merah pula. Inti kelapa gula merah tu boleh. Tak pun korang nak inti kacang merah pun boleh. Kita tunggu sekejap sampai dia timbul lah. Nampak dia dah mula berubah warna kan? Tapi dia belum masak lagi. Kita akan tunggu dia timbul. Sementara tu saya nak tunjukkan tepung untuk salut dia. Tepung untuk salut dia ni adalah tepung kacang hijau. Yang ini saya beli dah siap dekat pasar raya. Biasa dekat pasar raya ada juga yang berjenama macam Babas ke, Ala Gapas ke, apa benda lah macam tu kan. Tapi biasanya produk-produk Indian lah kan. Dia tepung kacang hijau yang dia dah masak lah. Maksudnya dia dah siap-siap sangat. Lepas tu dia blend halus. Andai kata kat tempat korang tak ada tepung yang macam tu, korang boleh kacang hijau yang tadi buat inti tu, korang boleh sangai. Dah sangai korang blender halus lah. Lepas tu tapiskan. Okay? Yang ini kita tak perlu nak sangai. Kita tak perlu nak tapis. Dia memang dah halus. Kita tunggu balik kita punya ni. Okay? Sampai dia timbul nanti kita akan angkat.
Nampak tak kita punya kuih dah mula mengapung. Okey, kalau yang dah terapung tu maksudnya dia dah masak, kita boleh angkat lah. Okey, kalau tak terapung lagi, maksudnya dia masih mentah. Jadi janganlah ambil, nanti kan ada pula komplain kan makan tepung mentah. Okey, so kita tengok bila dia dah terangkat, terapung tu maksudnya dah masak, kita boleh ambil. Kita masuk dalam penapis dulu. Jangan terus masuk dalam tepung sebabnya dia basah. Bila basah, nanti jadi macam kalau korang muka pun korang basah, korang tepekkan bedak baby tu. Jadi apa panggil? Bertempek-tempek kan. Kita tak mau macam tu, tak cantik kan. So kita angkat, kita toskan dia dulu air dia. Okey, kita toskan dia dulu, bagi turun air dulu. Okey, seterusnya kuih yang dah ditoskan ni, okey, ambil, masuk dalam tepung tadi, kita golek-golekkan. Okey. Memang nampak bulat-bulat kan? Kita ambil, kita tekan dia. Barulah nampak macam dia gemuk-gemuk. Okey. Kalau macam korang awal-awal lepaskan, masa dekat dalam masa korang lepaskan tu pun dia dah pecah. Okey, apa lagi bila ni? Kalau nak buat berniaga pakailah sarung tangan kan. Ni saya buat makan sendiri, buat tunjuk kat korang. Air tangan ibu macam ni lah. Okey. Nampak elok, nampak gemuk. Lepas tu dah siap. Letaklah dalam pinggan. Ambil lagi, buat lagi yang sama. Golek-golek-golek. Okey, bagi pakai bedak kan? Bagi pakai bedak. Ambil, tekan. Okey, tekankan dia. Elok. Tak ada dia jadi macam bercapuk-capuk kan? Sebab tadi kita dah toast air dia. Saya siapkan dulu sampai habis. Agak-agak korang dah boleh buat ke belum? Senang je kan? Betul tak saya kata? Mudah. Ni kita punya tadi, kuih ni kita buat inti kacang hijau. Kalau korang suka inti kacang merah, korang boleh beli yang dah siap ataupun boleh olah sendiri. Tak pun kalau korang nak buat inti kelapa, korang boleh guna resepi inti kelapa yang saya buat masa buat YouTube tajuk kuih koci. Yang tu dia pakai inti kelapa. Korang boleh guna inti kelapa tu. Tak pun korang boleh olah apa-apa inti yang korang suka. Korang nak buat kacang letak durian pun boleh. Okay? Dan saya paling suka kalau kuih tradisional ni apa tau? Kita nak buat dia tu senang sangat. Sebabnya bahan-bahan dia biasanya mesti ada kat kedai runcit. Simple aja, mesti ada. Sebab orang zaman dulu-dulu dia buat kuih kurang bahan tapi jadi kuih, jadi satu hidangan yang sedap. Okay? Yang penting kreativiti dahululah. Okay? Zaman sekarang ni mengubah suai pandailah. Nak kreativiti tu kurang sikit kan. So dah dapat dah satu lagi kuih tradisional hari ni. Saya dah tambah lagi satu ilmu. Kita share ilmu sama-sama. Okay? Ni kuih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni tangan kanan saya. Okay? Dia tak terlalu liat sebab saya ada campur tepung jagung dengan tepung gandum, tapi dia macam berdebu. Nampak tak? Putih-putih. Kalau macam banyak sangat dia punya tepung, boleh bersembur mulut makan kan? Tadi dah baca bismillah ke belum? Dah lupa dah. So, jangan lupa mencuba. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.